Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rakaman khas Agenda Wani Istimewa Penghargaan kepada masyarakat Iban dan lain-lain masyarakat yang berada di kawasan paling perbatasan kita di dalam hutan yang cukup kita hargai, hutan Khatulistiwa di pusat Borneo, di tengah-tengah Borneo, terutamanya di kawasan sekitar. Bila sampai ke Kapit, naik lagi atas, saya telah dibawa oleh pemimpin sini melalui jalan sungai, Sungai Rajang, Sungai Balih dan sebagainya. Barulah kita tahu, walaupun lebih berdekad-dekad kita merdeka dan bersatu sebagai Malaysia, tetapi apakah artinya kemerdekaan di kawasan yang paling jauh daripada pusat pembangunan fizikal dan modernisasi. Bersama saya tokoh-tokoh hebat untuk menjawab. Selalu mereka menjawab kepada orang sendiri. Kali ini kita mahu mereka menjawab kepada seluruh rakyat Malaysia, bukan sahaja penduduk di sini maupun di Sarawak. Paling hampir dengan saya, terima kasih banyak Tan Sri James Masing. Beliau antara orang Iban pertama yang menghabiskan PhD dan disertasinya tentang kebudayaan dan adat Iban itu sendiri, dan tentunya orang yang hebat juga di kawasan Ulu Rajang ini, ada rumah panjang bagi dia undi 100%. Saya dah buat homework, saya tahu. Tan Sri, saya tak mau tanya politik, saya nak tanya apa kelebihan kawasan Tan Sri ini. Kerana tentunya Tan Sri masih ingat zaman kecil bermulanya di sini. Dulu, berapa tahun sudah lalu, saya berusaha 71 tahun sudah. Okay. Dalam masa itu mana ada jalan pun tak ada, langsung tak ada. Kita berkata, kalau kita mau datang ke sini, kita pakai bot saja. Dari Kapit datang sini dulu, pertama sekali saya jadi Jawa Kayu Rakyat, 1983. Okay. Pakai bot, masa itu Datuk Ugak was me. Dia dekat dengan saya. Masih kecil dia. Masih 83, masih kecil dia. Masih bujang juga dia. Dari Kapit datang ke sini tidak kurang 8 jam. Sampai sekarang, okay, now we feel much better. Karena akses sudah ada. Now you can go here, dua jalan. Pakai riba dapat. Pakai darat pun dapat. Kalau pakai darat berapa tadi? 3 jam. 2.5 hours. 2.5 hours. That was, I remember very well. In 1983, the first time I stood, Datuk Ugak was with me, and we used to drive dari Kapit sampai sini 8 jam kalau air bagus. Kalau air keras tu tak sampai 1 hari baru datang sini. Baru sampai. Those are the problems I face, that's the challenges I face, right in the heartland of Ulu Rajang. Kita tahu keluasan Ulu Rajang itu tidak kurang sama dengan Pahang. Tapi Ulu Rajang pegang 1 MP, 3 Parlimen, negeri. Itu yang susah sikit. So take time, about 37 years. Only then I finally get it in. Kena resources tu tak cukup. Tambah juga banyak orang tak tahu bagaimana challenges yang besar, yang penting sekali di sini. So my dream, I'm sure the dream of Datuk Ugak to create accessibility to all longhouses di kawasan saya. Kuling. N48, N64. There are 100 over longhouses. And that is the greatest challenge I have. You've gone through it. I'm very pleased they've done it. Tan Sri, satu adalah melihat tentang infrastruktur. Nanti kita masuk, saya nak minta pendapat Tan Sri juga bukan hebat di Sarawak je. Politik nasional pun Tan Sri hebat. Tapi bila cakap pasal infrastruktur ni di Semenanjung atau Malaya, mereka tak habis-habis cakap pasal jalan dan api dan air. Kan? Mereka mahu politik tinggi, bercakap tentang antarabangsa. Saya pergi ke situ kemudian. Cuma saya nak terbalikkan, kalau 1983 air keras nak sampai pun 1 hari, bayangkan kalau ada seorang ibu di rumah panjang ini yang sakit, bagaimana nak bawa keluar mendapatkan rawatan? Bayangkan seorang anak kecil yang bercita-cita nak jadi doktor. Tapi melihat keliling, siapa dia boleh bertanya? Di mana dia nak belajar? Dan mula dengar orang cakap komputer. Usahakan komputer. Sekarang pun talian saya tak boleh buat laporan. Jadi kalau Tan Sri masuk waktu 83 itu, bagaimana Tan Sri rasa kesedihan kerana negara sudah merdeka? Sarawak memilih bersama dengan Persekutuan Malaysia. Tetapi bila sampai saja di tempat macam ini masalahnya. You are correct. This is the problem I have here. Bukan accessibility saja. Tapi internet pun tak ada. You datang sini mana ada internet. So this the question that I'm asking Datuk Ugak. You talk to KPLB atau Kementerian Luar Bandar. Kasih saya tahu di sini lah.
kalau accessibility dari LAN tak dapat, at least by air kita dapat lah, by internet. Tapi Dato' Ugat sekarang okey, dia sudah diakses dia di seluruh kawasan saya ini, N48, N64, 64, ya. 64. And he is putting in a necessary tower that will allow me to link with the outside world. Okey. Right. Kalau sudah tu dia nak senang hati. Okey. Orang-orang dari rumah panjang pun senang kenal. Tan Sri, nanti saya tanya balik pasal nyanyian Iban untuk bercakap sebelum pergi perang tu. Itu tesis Tan Sri. Tapi kalau boleh izinkan saya tanya dengan YB Datuk Wilson. Okey, YB Datuk Wilson, Tan Sri tengok satu don. Tapi Parlimen 216 ada 3 don. dia. 3 empangan. Okey. Yang peliknya, kalau orang Malaya atau Semenanjung buat empangan, tak rosak ke hutan dan sebagainya. Tapi saya dengar di sini, tak ada empangan, tak adalah jalan. Ya, betul. No dam, no road. Ya, betul. Jadi macam mana? Kerana Tan Sri perlu, Tan Sri boleh bercakap di sini, tapi YB Datuk perlu bercakap di Dewan Rakyat yang majoritinya wakil-wakil Parlimen Malaya ataupun Semenanjung. Okey, terima kasih Kemaru, terima kasih atas jemputan saya diterima dengan baik oleh Asrawani. Okey, no dam, no road. Itu adalah satu dari cakapan rakyat di kawasan Balai. Misalnya, kita semenjak 63 hingga sekarang, Kamarul, Ya. kita dalam kemerdekaan. Kalau ikutnya pada 16 September ini, di seluruh negeri Sarawak, kalau dibandingkan negeri Semenanjung dengan Sarawak, semua fasilitis kelengkapan bersama dengan Semenanjung. Kerana Sarawak dan Sabah adalah penyatuan untuk kita menubuh kerajaan Malaysia. Ya. Bermaknanya pada hari ini, saya bersuara di Parlimen Hulu Rijang, di Parlimen, menyuarakan, itulah pada hari ini saya nak bawa Kamaru untuk datang melihat sendiri. Adakah ucapan dan bahas saya di Parlimen itu betul atau tidak? Dan ini pada hari ini realiti. Tetapi pada Perikatan Nasional pada hari ini bercampur gaul dengan GPS kita. GPS adalah penentu kerajaan kita pada hari ini dan berjanji kepada kita bahawa dalam persepakatan dalam MA 63 ni mesti terus bahawanya 5% dari segi GST kita. Government tax kita mesti dibayar dan kita pada hari ini telah menerima bahawa saya ingat berapa bilion untuk negeri Sarawak yang telah dijanjikan atas kesepakatan GPS masa kita mengikatkan kerajaan kita dengan Perikatan Nasional pada hari ini. Dan yang berhormat Tan Sri Tujian adalah satu presiden bersama dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita memberitahu kepada kerajaan Perikatan Nasional yang diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mendengar suara rakyat pada hari ini dan pada hari ini adalah satu realiti kita. Dan untuk kita merasasikan pembangunan di Hulu Rijang ni, inilah keadaannya. Saya tidak berpuas hati, Yang Berhormat Tan Sri pun tidak berpuas hati. Karena kita adalah penyatuan untuk kita menyedari bahawa Malaysia pada hari ini kalau di Sarawak, kalau di Semenanjung seperti mana kata Kamaru tadi, jalan tidak diwawarkan. Tapi di sini infrastruktur jalan, infrastruktur internet, infrastruktur klinik kita mesti diberi kemudahan yang cukup. Infrastruktur sekolah-sekolah kita dibekali oleh internet yang setia ada pada hari ini. Dan semasa pandemik COVID-19 pada hari ini, Kementerian Pendidikan menyeru kepada seluruh rakyat kita belajar dari rumah. Itu saya katakan, kalau cakap net ini di sini walaupun kecanggihan telefon Kemarul 50,000 20,000 datang di kawasan Hulu Rijang, datang di kawasan Dun Balai ini, tidak ada net yang langsung. Kita tidak mau kemudahan ini dipinggirkan. Kita tidak mau kemudian internet ni langsung tidak dipikir oleh kerajaan persatuan. Jadi pada hari ini saya datang sini untuk membawa Asrawani. Bukan saya memantah, tidak. Tapi kita mau sebagai satu wakil rakyat supaya apa yang kata oleh rakyat di sini mesti disalurkan dengan baik kesamarataan.
hujah diterima, kita rehat sebentar, tapi apabila kembali, saya nak lontarkan soalan dahulu. Soalan saya adalah, selalu kita dengar MA63, MA63, perjanjian itu, Singapura telah lama meninggalkan kita yang masih setia, masih bersama, dan itu bagus, tak ada orang yang melihat hanya ini negeri, ini wilayah, semua merasakan adalah Malaysia. Tetapi kenapa bila tentang pembangunan, dari Sungai Gat pergi ke kampung YB Datuk Wilson, okey, kerajaan negeri akan buat. Tapi dari Sungai Gat nak ke Kapit, kalau kerajaan persekutuan tak masuk, bagaimana? Jadi itu saya nak tanya Tan Sri dengan YB Datuk. Kerana sekarang dengan internet kita tahu Sarawak ada lebih 30 bilion rizab dan dana. Ada. Jadi di mana imbangan di antara itu tak jalan kerana persekutuan tak masuk, tapi ini Sarawak punya. Jadi saya nak jelaskan itu, minta jasa baik Tan Sri dan Datuk selepas ini. Rumah Nyamuk Nangaserau, itu nama yang tidak akan lupa dari ingatan saya. Dan ini kunjungan pertama saya ke Rumah Panjang yang berada di kawasan perbatasan paling hujung di hulu Sungai Rajang. Dan Sungai Rajang adalah sungai terbesar Sarawak dan Malaysia. Dalam konteks itu, nampak macam bagus sungai, tetapi kalau tengok elektriknya mana, air pipe bersihnya mana, dan lebih penting lagi internetnya mana. Kerana sudah ada anak Rumah Panjang ini yang jadi pegawai kerajaan lulusan Universiti Tempatan. Tapi kita mahu anak Rumah Panjang ini juga mungkin berpeluang jadi Perdana Menteri Malaysia, berpeluang jadi Ketua Setiausaha Negara, berpeluang jadi jurutera terhebat Proton bila Proton berjaya mengatasi syarikat gergasi dunia. Jadi nak dapat semua tu, tetapi jalan daripada Kapit pergi Sungai Gat pun tak boleh buat lagi, macam mana? Ya, itu yang masalah kita. Kata tadi Kamaru, kita jalan pun tak ada. Internet pun tak ada. Kalau internet tak ada, bagaimana kita dapat sekolah? Masa COVID-19 tu kemarin, semua tutup, sekolah semua tutup kerana tak dapat. Dia cakap kita mesti belajar dengan internet. Tapi tak ada, sekarang tak ada. Itu yang penting sekali itu. Tower kita mesti ada. Internet tower mesti connected. Kalau saya tempat ini tak connect dengan, belum datang tu jalan, at least internet datang dulu lah. Tan Sri, tapi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri pun selalu cakap benda tu. Saya ingat lagi dekat IDEX dia cakap, kita nak mahu lagi pusing kan buffer itu. Beliau mahu seluruh Sarawak pantas. Di tempat Kapit tu kadang-kadang tu ada buffer lama satu. Kena tak cukup. Ke internet tak cukup. This is our basic challenge here lah. Okay. You want to orang Sarawak, orang Rumah Panjang dapat, dia cakap tadi lah, menjadi Perdana Menteri atau Ketua Menteri, bagaimana dapat tu? Pelajar pun tak cukup, internet pun tak cukup. This is our greatest challenge. Nasib, after GE15, GPS was formed. GPS was formed, kita pakai kita punya diri, resources. Nasib kita ada. Cakap tadi ada 3. Betul, ada 30 bilion lagi. Ada betul. Tapi kita tak pakai, ada tempat lain. Ada source lain datang sini. We use that, and that is what we want to do. And dalam Malaysia Plan ke-12, our basic focus will be infrastructure. Okey. Itu saya nak panjangkan kepada YB Datuk kerana zaman kerajaan terdahulu saya sentiasa dengan pemimpin GPS kata itu dah ditarik balik, ini tak diberi. Okey, sekarang dah jadi komponen kerajaan pemerintah, Perkhidmatan Nasional. Adakah kerajaan persekutuan melalui Kementerian Luar atau sebagainya akan membantu bina terus jalan dari Kapit ke kampung YB Ada sekarang. Okey, terima kasih. Apa yang dikatakan oleh Timbalan Ketua Menteri Sarawak Yang Berhormat Tan Sri Dr. James selaku Timbalan Ketua Menteri dan merangkap ahli Dewan Undangan Negeri untuk balik ini. Dan untuk pengetahuan Kamarul, saya, Tan Sri adalah mentor saya. Dia adalah mengajar saya dalam segi politik. Dia mengajar saya untuk berhubung dengan orang lain, dan pada hari ini saya adalah jadi manusia, jadi pemimpin yang tak pernah saya sangkakan pada hari ini.
Satu daripada pemikiran saya sebagai seorang pemimpin. Selepas 2018 kita kalah dalam Barisan Nasional. Jadi atas inisiatif saya ingat memberi ribuan terima kasihlah Kabinet Negeri Sarawak telah memutuskan bahawa kita ada satu jarak supaya kita bukan kita meletakkan Barisan Nasional itu di Semenanjung kerana Barisan Nasional kalah. So kita menjauhi supaya pemimpin di negeri Sarawaknya kita mempunyai satu parti gabungan Parti Rakyat Sarawak, GPS. So GPS bermaknanya adalah satu kerajaan yang akan merajui negeri Sarawak dengan komponen SUPP, PRS, PDP dan PBB. Ya. So ketua menteri kita adalah Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Abang Johari. Dengan satu pemikiran, satu idealistik yang begitu baik bahawa GPS tidak mengharapkan peruntukan dari Semenanjung untuk membangunkan infrastruktur. Kerana sekarang kita bercakap kepada infrastruktur. Tidak ada basic infrastruktur mana air bersih, bekalan elektrik tidak ada. Jadi pada itu penubuhan atas inisiatif Yang Berhormat Tan Sri bahawa ditubuhkan satu agensi iaitu UDA, Upper Rijang Development Agency, ya Tan Sri ya. So, Tan Sri telah memohon sebagai Timbalan Menteri Pembangunan di kawasan bahagian Kapit bahawa 1.5 bilion diperuntukkan kepada Upper Rijang Development Agency ini supaya inilah satu memberi pembangunan infrastruktur because we are facing infrastructure now. Jadi daripada sudut itu kita menerujus kepada infrastruktur sebagai satu asas pembangunan kita. Kalau tidak ada infrastruktur, mana pada hari ini kita boleh berjumpa dengan orang lain. Jadi boleh siapkan jalan tu? Di Sungai Gad ini kita ada pasal 1, pasal 2. Iaitu 200 juta dari rumah saya ke rumah nyamuk. Jadi pada ketika ini kerana pandemik COVID-19 ini, maka dengan itu jalan yang sepatutnya yang sudah ditender, kita tender 2 pakej. Pakej ini dengan pakej di pasal 1, pasal 2 ke rumah nyamuk ini 200 juta. Jadi bagi diri saya sekarang I think pembinaan MAS telah dipilih untuk jadi kontraktor di sini, dan dari sini juga Yang Berhormat telah bercakap sama saya dari rumah nyamuk untuk terus ke Nengagat, jembatan Nengagat 9 km ingat menelan banyak kurang lebih dalam 300 juta. Okey. Kita tak boleh hanya melihat pada isu semasa. Pembinaan negara bangsa memerlukan wawasan yang jauh. Tuan Jugah dulu berfikir jauh ke depan, tak tunggu pun ada internet, api, elektrik dan sebagainya. Jadi saya nak ambil daripada sisi itu. Dunia sekarang bercakap tentang Fourth Industrial Revolution, revolusi perindustrian keempat. Tapi kalau saya cakap Fourth Industrial Revolution di rumah nyamuk, tentunya agak sukar kerana talian tidak ada. Jadi bagaimana infrastruktur saya faham, sekolah saya faham, tapi pengisian nak guna apa infrastruktur itu lebih penting lagi. Tan Sri. Tan Sri antara orang pertama Iban yang menyiapkan PhD. Bagaimana nak hubungkan itu? Adat susur galur, kelebihan orang Iban dahulu tidak dilupakan, tetapi anak-anak rumah panjang pun boleh berfikir macam mereka sudah ada 5G. Ya. Dulu masa during my time, mana ada orang pelajar macam tu, langsung tak ada. Orang-orang educated pun tak ada, langsung tak ada. Nasib saya ada peluang masuk ambil saya punya education, terus ke overseas, terus ada scholarship. Sudah saya siap, PhD sudah siap 1982. Student cakap you stay inside, you stay and work with us. I said I don't want. Can I go back? Yes, you can pergi. That's why I came back in 1982. Nasib lah. Scholarship itu tidak ada, there's no bind to it. Nasib lah. Mana kita tahu anak orang Iban di luar kuasaan tu dapat ini pelajar macam ini kerana ada peluang. And I want the people in the Longhouse ada peluang macam saya juga because they are smart. All they need peluang. And that's all they need lah. Itu saya nak tanya kepada YB Datuk Wilson kerana kalau kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan sekarang dengan persaudaraan baru ni bagaikan aur dengan tebing, Sungai Rejang dengan pokok di sebelahnya. Jadi tidakkah harus kabinet bukan saja kata
oh kita buat projek ni, ini bahagiannya untuk Hulu Rajang. Dia sepatutnya membawa masalah Hulu Rajang ke dalam kabinet, dan menteri yang jaga teknologi dan komunikasi kena fikir, oh kita tak boleh pakai fiber lah, kerana kita takkan nak tanam dari kapit pergi ke Hulu Rajang. Tapi udara ada, mungkin kita boleh gunakan teknologi satelit aras rendah misalnya. Jadi YB Wilson, ingatkan YB Wilson boleh menyuarakan semua itu Dewan Rakyat. Okey, terima kasih Kemarul. Itulah saya katakan, YB Baram, YB Anyik Ngau telah mengatakan dalam perbincangan berbahas dalam Parlimen, kalaulah Kerajaan Persekutuan, Kementerian KKM, Kementerian Komunikasi dan Multimedia tidak dapat menyalurkan fiber optik untuk seluruh negeri Sarawak selanjutnya, tetapi kebijaksanaan yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak kita, Datuk Abang Johari, kita mempunyai satu agensi dikatakan Sarawak Multimedia Authority, SMA. Jadi Sarawak Multimedia Authority, jadi pada rumah di rumah nyamuk ni telah menjadi ada satu di sini. Bermakna hendak dibangunkan tower, dan supayanya semua di input later on akan diberi kepada rumah nyamuk ini. Kedua, nak saya katakan di sini, seperti mana kata Kemarul tadi, kita pakai satellite. Saya telah memohon kepada 3 buah kampung di kawasan sepedalaman Long Tanyit, Long Abid dan itu yang di Belaga. Di Belaga, kawasan saya. Yang pedalaman. Yang kita mau sekarang, KKMM ini mempunyai inisiatif yang lebih daripada itu, bermakna they must look in a bigger way. Kalau kabel optik tak dapat, they must come to a new technology. Bagi diri saya mau semua perkara-perkara ini basicnya pembangunan infrastruktur, pembangunan air bersih, pembangunan elektronik, internet ini, dan pembangunan sekolah-sekolah di luar bandar ini harus diberi perhatian yang serius oleh kerajaan kita pada hari ini. James Anggo disetujui. Jadi saya nak follow up lah susulan itu. Pak Jokowi, rakan baik Sarawak dan juga Malaysia. Dan bila beliau memikirkan bagaimana nak berkongsi kekayaan Indonesia. Indonesia sebenarnya kaya, tapi rakyatnya ramai. Tapi kekayaan lebih banyak Pulau Jawa. Jadi beliau buat satu inovasi, pindahkan ibu kota, ibu negara mereka ke Kalimantan. Kasih, kalau kita bercakap benda ni tak habis. YB Datuk pun dah kesal. Buatkan di Parlimen. Sampai dia tak ada pun nanti fiber optik tak datang sini. Tidakkah boleh bersatu muafakat nasional memikirkan tentang inovasi besar? Dapat. Kerana antara kelebihan utama Sarawak dan Hulu Rajang, satu dunia sekarang mencari sumber tenaga boleh diperbaharui, green energy. Sini sejak saya naik dari Kapit sampailah ke sini, tidak ada yang tidak hijau. Kiri kanannya semua hijau. Bagaimana nak terjemahkan itu kepada sumber pemandangan baru kita? Sekarang bahagian Hulu Rajang supply green power, green technology, bagai itu hydro kita power hydro sekarang dari Hulu Rajang saja, 4,500 megawatt. Jangan memperkecilkan Hulu Rajang ni sebagai parlimen yang di pedalaman. Seperti kata yang berhormat Tan Sri tadi, 4,000 megawatt, 4,500 megawatt disalurkan ke negeri Sarawak seluruhannya. Kemungkinan kalau kita nakkan salurkan kepada Semenanjung nanti, kita boleh fiber optik di bawah dasar laut. Adalah untuk kita di negeri Sarawak. Jangan pinggirkan Sarawak, dan kita boleh Sarawak mentambah. Tan Sri, kata-kata akhir sempena dengan sambutan 31 Ogos dan 16 September. Ini penting untuk Sarawak dan Malaysia. Untuk kita di Sarawak, 31 Ogos itu akan datang. Itu masa tu kemerdekaan orang Melayu. Tapi kita dari Sarawak, kerana kita sama juga dengan orang Melayu, kita ada impian. Impian kita patut-patutlah kita mesti connect, kasih duit lah. Untuk jangan tarik. Dulu dia tarik. Banyak dia tarik, berapa bilion dia tarik. Sekarang, please come back. Now Perikatan Nasional sudah mentadbirkan kerjaan, tolong Sarawak. Kita sama dengan orang di Malaysia. That's impian
kami di Sarawak. InsyaAllah. Kita akan udarakan semua ini. Janganlah marah pada yang tidak bersependapat. Jarang-jarang kali awak ni boleh turun ke tempat yang macam ini. Sekian, terima kasih. Yang paling penting, agi hidup, agi ngalaban. Kita warga Malaysia. Tidak ada Sarawak, tidak ada Perlis, tidak ada Kedah. 31 Ogos dan 16 September, hari semua kita. Kerana Malaysia harus terus maju dan berjaya. Sekian, terima kasih. Okay.